وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni tajuk baru iaitu ciri ataupun sifat yang ke-11 dan 12. Kita gabungkan dua ciri ini, kita combinekan untuk cepat kita punya target kita, dan juga dia merupakan konsep yang sama, sebab tu kita combine. Kalau kita faham ciri yang ke-11, insyaAllah kita juga faham ciri yang ke-12. Jadi ciri yang ke-11, ciri ketuhanan yang ke-11 ini tuan-tuan, nama dia ialah pendengar, dan juga ciri yang ke-12-nya ialah penglihat. Ciri yang ke-12 penglihat, dan ciri yang ke-11-nya ialah pendengar. Malam ini insya-Allah kita nak bincang apa dia yang dikatakan ciri pendengar dan apa dia yang dikatakan ciri penglihat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa taala. Ke-11 ataupun nombor dalam kitab ini, sebab dia dalam bentuk poin sahaja, dalam bentuk nota. 11 sam'un ataupun ke-11 daripada 12 iaitu sam'un ataupun sami'un. Artinya erti sam'un, wajib bagi Allah itu mendengar, yakni pendengar. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makna mesti. Bagi Allah taala itu berciri ataupun bersifat pendengar. Mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala satu sifat yang bernama pendengar, yang ada pada diri Allah. Tu. Jadi, apa dia pendengar ini? Itu yang kita nak bincang. Bukan kita nak bincang mendengar. Kita faham dulu step by step dulu. Kita faham step pertama. Sebelum kita nak bincang Allah ini mendengar. Sebab apa? Sebab dia ada sifat ataupun ciri yang berada pada zat dia yang bernama pendengar. Sebab itu dia boleh berfungsi mendengar. Itu yang kedua. Yang pertama ni kita nak bincang apa dia yang dikatakan pendengar. Yang kedua baru kita nak bincang fungsi dia. Apabila dia ada sifat pendengar, dia berfungsi. Dan kita nak bincang juga antara benda penting juga, fungsi dia ini apa perkara yang dia berfungsi. Bukan semua perkara, tapi di sini lain tuan-tuan, di sini lain. Itu dia ada perbezaan dengan ciri kudrah, dengan ciri iradah. Di sini dia cover semua. Dia bidang tugas dia mendengar semua benda yang ada. Itu nanti yang kedua. Apa benda yang dia dengar itu kita akan cover nombor 2. Pertama dulu tuan-tuan, bagi kita faham dulu ciri dia dulu. Biasanya tuan-tuan, kalau kita belajar basic, kita akan terus faham mendengar. Terus kita faham dia punya fungsi dia terus. Kita bukan nak bincang fungsi dia lagi. Kalaulah kita faham fungsi dia terus, apabila dia tak berfungsi, seolah-olah Allah Ta'ala tidak ada sifat pendengar. Itu kita kena faham dulu ciri. Baik, yang kata pendengar ni tuan-puan, bahasa mudah dulu sebelum kita baca dia punya takrif dia. Yang kata mendengar ini satu ciri
yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang bernama pendengar. Yang ada itu di diri dia. Yang kata pendengar dia apa? Keupayaan untuk Allah Subhanahu wa taala boleh mendengar. Bahasa mudah kita kata. Apabila dia ada sifat ini, dia ada keupayaan, kita panggil. Ini bahasa mudah saja untuk kita faham yang kata ciri yang berada di diri dia tu. Ciri pendengar. Kita panggil apa pendengar ni? Keupayaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar. Mendengar itu fungsi dia. Baik, itu bahasa mudah. Kita tengok bahasa akademik pula ataupun bahasa dalam kitab dia. Yang kata mendengar ini tuan-puan, dia panggil sifatun. Ini sama saja. Qudrah, iradat, hayah ataupun qudrah, iradah, ilmun, hayah. Sambung malam ni sam'un, basar. Kesemuanya tujuh ciri ini dia punya definisi dia sama. Hampir sama di hadapan itu. Beza dia nama aja. Macam mana yang kata sama? Sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Iaitu satu sifat yang betul-betul ada ni. Ciri pendengar ni yang kata satu ciri yang bernama pendengar, yang kita kata keupayaan untuk mendengar itu wujudiyatun. Dia ini betul-betul ada. Itu wujudiyatun. Yang tidak ada pada ciri yang sebelum daripada ini. Ciri sebelum daripada ini dia tidak akan guna wujudiyatun. Macam wujud, kidan, baqa. Dia tidak menggunakan definisi wujudiyatun. Tidak. Kenapa? Karena dia jenis ciri yang hanya boleh dipahami. Bukan yang betul-betul ada di diri Allah. Tetapi tujuh ciri ini, konsep ataupun definisi yang sama di hadapan itu. Wujudiyatun. Yang betul-betul ada. Itu dia panggil wujudi. Di mana ada tu? Qaimatun bizatihi ta'ala. Yang ada qaimah. Qaimah ni kalau kitab lama tuan-puan, dia terjemah dengan melekat. Qaimatun bizatihi ta'ala, melekat pada zat. Dia nak cerita apa melekat pada zat ni? Dia nak cerita ciri ni tak boleh berpisah dengan diri. Tu dia panggil melekat tu. Kita ni kan, warna kita mana boleh berpisah dengan kulit kita. Tu dia panggil warna ni melekat pada kulit. Putih ni tuan-puan, dia melekat pada baju. Tu dia panggil qaimah. Dia panggil berdiri. Bahasa lama. Satu sifat yang berdiri pada zat. Mana satu ciri yang ada pada diri Allah. Tu. Dia nak ceritanya tuan-puan. Lafaz ini, qaimah ini, ciri itu, keberadaan ciri itu berada pada diri. Tidak boleh berpisah dengan diri. Kalau boleh berpisah dengan diri, tak nama ciri. Dia nama diri. Karena diri ini benda yang boleh berada tanpa perlu kepada benda lain. Itu dia panggil diri. Tetapi kalau ciri, dia nak keberadaan dia perlu. Dia menempel. Itu kita panggil. Menumpan. Perlu tumpan diri. Barulah nampak keberadaan dia. Keberadaan putih tuan-puan, kenapa kita nampak? Kerana dia menumpan diri. Itu dia panggil ciri. Ciri manis pada gula. Kenapa kita boleh kenal keberadaan manis pada gula? Kerana dia tumpan diri gula. Dipanggil jirim gula. Material gula. Sebab itulah manis dengan gula tidak boleh berpisah. Itu makna qaimah. Sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu ciri pendengar ini, pendengar Allah Ta'ala ini, satu ciri yang betul-betul ada. Itu wujudi. Di mana? Yang berada pada zat Allah Ta'ala. Yang panggil pada diri Allah Ta'ala. Okey, tata'alaku terus kepada yang kedua, perbincangan fungsi. Tata'allaku bi kulli mawjudin
ala wajhil ihatah. Ini dikombainkan dengan fungsi. Kalaulah ciri, cukup setakat tu saja dia punya definisi. Sebab tu kita panggil kesimpulan ciri Allah Ta'ala yang bernama pendengar ini, yang kita kata satu keupayaan. Ciri ini merupakan ciri pendengar ini merupakan keupayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendengar yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bersifatnya qadim, bukan baru. Itu dia punya definisi. Habis. Baik. Yang kedua tuan-tuan, kita nak tahu pula yang kata pendengar ini, apabila sifat itu ma'ani, dia berfungsi ataupun dia ada bidang tugas dia. Dia tak sama dengan wujud, tak sama dengan qidam, tak sama dengan baqa, tak sama dengan mukhalafah, tak sama dengan qiyamuhu binafsih, tak sama dengan wahdaniyah. 7 ciri sebelum daripada ni, dia tidak mempunyai bidang tugas ataupun fungsi. Tetapi 7 ciri yang kita sedang bincang ini, 6 cirinya selain daripada hayah, selain daripada penghidup, dia ada fungsi. Baik, apa fungsi pendengar? Tata'allaku bikulli mawjudin ala wajhil ihatah. Berfungsi. Tu kitalah terjemahan bahasa kita. Tata'allaku ni asal bukan berfungsi. Asal ni bertakluk. Berfungsi mendengar secara terbuka. Apabila dia ada sifat pendengar, satu keupayaan untuk mendengar yang ada pada diri Allah, tata'allaku bikulli mawjudin ala wajhil ihatah. Jadi fungsi dia tuan-puan, dia mendengar secara terbuka ataupun nyata ataupun terang ataupun jelas. Itu sama je. Jadi dia mendengar ni secara ihatah, secara terbuka, inkishaf, secara ataupun terang, secara terang ataupun secara nyata, meliputi tiap-tiap perkara yang ada. Kata kunci dia tuan-tuan, mudah nak ingat. Kalau asas ada satu kata kunci untuk mudah kita ingat. Tapi kalau detailnya, dia ada 2, dia ada bentuk. Okey, apa dia 2? Jadi fungsi dia mendengar ini tuan-tuan, bentuk dia mendengarnya secara meliputi, tidak tersembunyi walaupun satu unsur. Meliputi. Dia mendengar ini secara jelas, secara nyata, secara terang. Meliputi apa? Yang kedua, meliputi benda yang ada sahaja. Jadi asas kita kena ingat tuan-puan, kita kena tahu yang kata mendengar dan juga melihat sama tuan-puan. Kita combine-kan, sama saja. Kita tukar ayat saja. Lepas tu combine-kan 2 ni. Allah mendengar dan Allah melihat secara nyata, terang, jelas, meliputi apa? Ini bidang tugas dia. Dia mendengar tiap-tiap perkara yang ada sahaja. Sebab tu tuan-puan, kena ingat balik asas yang kita pernah bincang sebelum daripada cuti panjang, iaitu kita kena faham antara benda yang real, benda yang ada, dengan benda yang amrun iktibar, benda yang sekadar kita faham tapi benda itu tidak ada. Itulah asas kita bincang di awal dulu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk memahami ciri Allah Ta'ala yang bernama pendengar, penglihat. Dan juga sebelum daripada ini, qudrah, iradah, ilmun Allah tahu semua benda secara inkishaf, secara terbuka juga, secara meliputi tiap-tiap perkara. Apa dia? Meliputi perkara yang wajib pada akal, yakni diri dia tahu. Meliputi perkara yang harus pada akal
dan meliputi perkara yang istihalah, mustahil pada akal. Dia tahu tentang diri ketiadaan anak dia. Bukan dia tahu anak dia benda mustahil, benda tidak ada. Tetapi benda ketiadaan anak itu istihalah. Yang kata tidak ada anak, tidak berbilan. Tu. Diri tak berbilan itu Allah tahu di dalam ilmu dia. Jadi bidang tugas ilmu dia cover 3. Begitu juga tuan-puan, ciri yang ke-11, 12 ini ataupun ciri yang ke-5, ke-6 ini, ciri ma'ani 7, ke-5 dan ke-6. 7 tu perkata bulan depan. Jadi dia cover apa tuan-puan? Dia bukan cover semua. Dia hanya melihat dan mendengar benda yang ada sahaja. Sebab tu dia panggil tata'allaku bi kulli mawjudin. Dia hanya berfungsi mendengar dan melihat perkara mawjud sahaja. Perkara yang ada. Adapun perkara amrun i'tibar yang kita duk bincang dulu panjang lebar, yang kita kata bulat, pattern, design, bulat. Yang kita kata saiz, panjang, pendek, besar, kecil, benda itu tidak ada. Besar bukannya ada. Kita faham besar itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada saiz. Tetapi yang adanya ialah diri. Diri yang kita kata panjang itu. Diri yang kita kata panjang itu Allah dengar. Diri yang kita kata pendek itu Allah dengar. Dan Allah melihat diri yang kata pendek. Tetapi panjangnya bukannya ada. Panjang itu hanya dipahami. Begitu juga yang kita pernah bincang sebelum daripada ni. Panggilan merujuk kepada diri ketiadaan rambut pada kepala. Yang disebut panggilannya botak. Botak bukan ada. Allah tak melihat botak. Pelik kita bunyi kan. Kita nampak botak. Kita nampak tak ada rambut, bukan nampak botak. Tengok diri kepala yang tidak ada rambut itu, tu dipanggil ternafi rambut pada kepala. Diri ketiadaan rambut itu yang kita panggil botak. Nampak ada botak? Tak nampak. Tengok tak ada rambut. Maka diri ketiadaan rambut itu dipanggil botak, bukannya ada. Yang adanya lah kepala dia. Maka kepala itu Allah melihat. Kepala itu Allah melihat. Botak itu panggilan saja. Botak itu panggilan saja. Mandul bukan ada. Mandul pun tidak ada, botak pun tidak ada. Semua itu panggilan merujuk kepada sesuatu benda. Bulat tidak ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dia mendengar secara jelas, secara nyata. Nyata ni gambaran tentang sesuatu yang benda yang ada. Secara nyata dia tahu. Dia tahu secara nyata, dia tengok secara nyata, dia dengar secara nyata. Apa saja benda ada. Asalkan benda tu ada. Diri dia tuan-puan, diri Allah ada ke tidak? Ada. Apabila diri Allah ada, maka dia tengok diri dia secara nyata. Tak tersembunyi walaupun sikit. Secara jelas. Dia tengok, dia tahu diri dia dengan sifat ilmu. Dia tahu diri, dia tengok diri dia dengan sifat penglihat. Secara nyata. Tak tersembunyi walaupun satu benda. Dan dia mendengar diri dia. Mendengar diri Allah Ta'ala. Dan Allah mendengar ciri yang ada pada diri dia. Ciri yang ada pada diri Allah, Allah mendengar. Dan Allah boleh melihat diri dan ciri yang ada pada diri Allah. Bukan dia melihat benda lain saja, tidak. Asalkan status benda tu maujud, maka Allah akan mendengar dan Allah akan melihat tiap-tiap benda yang ada. Begitu juga segala diri yang baharu. Tadi diri Allah dan ciri Allah, dia boleh melihat dan dia boleh mendengar. Dan begitu juga Allah boleh mendengar dan Allah boleh melihat segala diri baharu makhluk dan kita ni. Dan ciri baharu, ciri kita ni Allah boleh dengar.
Diri kita pun Allah boleh dengar. Dan ciri kita. Yang kita sendiri pun tak nampak ciri kita. Kan hak nampak ni zahir saja. Hak dalam tu boleh rasai wujudan. Dalaman ni kita ada juga ciri dalaman kita. Yang kita pernah sebut sebelum daripada ni. Qudrah, ciri dalaman kita. Iradah, ciri dalaman kita. Keinginan yang Allah cipta pada dalaman kita. Itu ciri. Allah boleh dengar ciri kita yang nama dia iradah. Dan Allah boleh dengar ciri kita yang nama dia qudrah. Yang kita duk panggil berkuasa. Yang kita duk panggil energi tu. Yang kita duk panggil tenaga tu. Allah boleh dengar ciri yang ada pada diri kita. Itu dia panggil, Allah boleh dengar diri dan ciri dia. Dan Allah boleh dengar diri dan ciri baharu. Tapi ciri baharu yang ada. Yang ada. Kita biasa tuan-puan, jadi kita ni biasanya kita duk faham gambaran kita jangan duk sama dengan Allah. Biasanya kita apabila kita panggil mendengar, kita biasanya tergambar terus secara auto dalam minda kita mendengar suara. Tu. Kita jangan samakan. Sebab tu kena betul-betul clear dalam minda kita. Poin-poin yang saya sebutkan tadi. Allah mendengar ini, satu je poin dia. Bentuk dua tu combine dengan bentuk. Allah mendengar itu secara terang, nyata, jelas, meliputi tiap-tiap perkara yang ada. Umum. Asalkan perkara itu ada, Allah mendengar semua benda. Bukan hanya terhad kepada suara yang mengandungi huruf. Kita ni mendengar suara saja. Ada suara sahaja kita boleh dengar. Ada suara yang mengandungi huruf, kita boleh dengar dan faham. Tapi kalau ada suara sahaja yang bergerak dalam gelombang ni, udara ini, kita hanya boleh mendengar suara tanpa memahami apa mesej. Kenapa? Karena tidak ada huruf. Tetapi kalau ada suara yang mengandungi huruf yang boleh kita faham, maka kita boleh tangkap ataupun faham mesej yang dihantar. Itu kita. Allah Ta'ala limitkan dia punya pendengar makhluk, pendengar baharu, hanya Allah beri kepada kita secara adat. Ini secara normal. Cara adatnya, sebab tu dia panggil ada hukum adat. Tu dia kena timbang dengan hukum adat, neraca adat. Adat kita Allah beri limited kepada pendengar kita, hanya merujuk kepada suara saja. Yang lain tak dengar. Tuan-tuan dengar tak? Apa nama ni, tawar yang ada pada air? Tak dengar. Dengar tak? Manis yang ada pada air? Tak dengar. Dengar tak? Warna yang ada pada kapet. Kita duduk atas kapet ni boleh dengar tak? Warna yang ada pada kapet. Tak boleh dengar. Kenapa? Karena kapet itu tidak bersuara. Handset kita pegang tuan-puan, tak boleh dengar ni. Diri handset tak boleh dengar. Ciri warna yang ada pada handset tak boleh dengar. Kenapa? Kerana Allah limitkan pendengaran kita hanya terhad kepada suara. Tu pun bukan hak kita. Tu pun Allah Ta'ala cipta juga. Jangan ada perasaan hak kita juga. Jangan kuasa apabila kita boleh dengar suara, segala suara, kita rasa hebat. Kenapa? Karena kita ini ada kekuatan. Ada kepakaran. Sehingga boleh dengar benda-benda yang orang lain tak boleh dengar. Walhal pendengaran yang connect dengan suara tu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta untuk dia. Yang berada dalam konsep wahdaniyah. Baik, itu adab kita. Sebab itulah tuan-puan, sebelum sekejap lagi saya akan buat kesimpulan. Di antara mendengar manusia, makhluk, dengan mendengar Allah Ta'ala. Supaya kita boleh beza. Ini mendengar kita. Allah Ta'ala bukan macam ni. Allah Ta'ala semua dia boleh dengar dan dia boleh lihat. Asalkan benda tu ada. Tapi kita, kena faham kita.
supaya kita boleh buat perbandingan. Ini makhluk. Adapun Allah tidak sama dengan kita. Dia mendengar semua benda yang ada. Asalkan benda tu ada. Kerana manis tu ada. Kerana garam, masin pada garam tu, garam ada, masin pun ada. Maka masin tu Allah dengar. Masin tu Allah dengar, diri garam pun Allah dengar. Meja ni ada. Meja ni pun Allah dengar. Ciri yang ada pada meja ni pun Allah dengar. Ciri ada. Allah dengar. Cuma adabnya kita. Secara adabnya kita, Allah Ta'ala beri kita mendengar dengan alat. Ya. Itu tahu. Itu isi hati kita. Lintasan hati kita ni duduk dalam fungsi mana? Adakah duduk dalam fungsi melihat, Allah tengok? Tak ada apa lagi ni, baru telitah baru isi hati kita. Adakah Allah Ta'ala melihat? Ataupun adakah Allah Ta'ala mendengar isi hati ni? Suara tidak ada lagi. Mana ada suara? Suara ini ungkapan. Isi hati ini kalau tidak diungkap dengan lisan, dia tidak ada suara. Tidak ada benda pun tuan-tuan. Tak ada siapa pun tahu isi hati kita, melainkan Allah. Tapi kita nak tahu fungsi Allah Ta'ala ni dia banyak. Ada fungsi pendengar, ada fungsi penglihat, ada fungsi ilmun. Jawab dia tuan-tuan, itu fungsi dia detect dengan fungsi pengetahuan. Dia tahu. Allah tahu. Bukan dia dengar. Dia tahu setiap lintasan hati kita. Benda tu ada. Baik. Kita ni tuan-tuan, kalau tak ada suara, maka kita tak dengar. Sebab apa? Sebab secara beradabnya. Ni secara beradab, kita sebut tuan-tuan, manusia ini, Allah Ta'ala ini mendengar tidak menggunakan alat. Ini beza dia. Allah Ta'ala ni mendengar tidak menggunakan alat atau telinga. Macam kita telinga dan mata. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Tapi Allah Ta'ala dia mendengar dengan sifat sama dia, pendengar dia. Bukan mendengar dengan alat. Dan bukan melihat dengan alat. Dan tidak ada cara ataupun syarat. Ini beza dengan Allah Ta'ala. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, ini perbezaan untuk kita mudah kita faham. Di antara mendengar Allah, pendengar dan penglihat Allah, dan juga mendengar dan penglihat yang ada pada makhluk. Apa dia? Mendengar tidak menggunakan alat telinga. Allah mendengar tidak menggunakan alat telinga dan juga tidak melihat dengan menggunakan alat mata. Poin dia, Allah mendengar tidak menggunakan alat, satu. Dan poin yang kedua, Allah mendengar dan juga melihat tidak ada cara atau syarat. Sama je. Tidak ada cara. Ataupun tidak ada syarat tertentu. Ini beza kita dengan Allah Ta'ala. Ini dua poin penting untuk membezakan kita dengan Allah. Allah dia dengar tidak ada alat dan dia dengar tidak ada cara dan juga syarat. Okey. Adapun kita, tengok kita macam mana. Dua benda ini tuan-tuan dia menentu ataupun memisahkan ataupun membezakan Allah mendengar dan juga Allah melihat berbanding makhluk. Tengok kita. Manusia ini, adapun manusia mendengar dengan alat. Yang ini mendengar dengan telinga. Maksud apa? Maksudnya Allah Ta'ala cipta alat. Walaupun Allah letak dalam alat itu deria. Sifat. Telinga ni tuan-tuan sebenarnya kita bukan mendengar dengan telinga. Kita mendengar dengan ciri yang Allah letak dalam gegendan telinga. Kita panggil deria. Kita mendengar dengan deria. Kita melihat dengan deria.
Bukan dengan mata. Sebab tu orang buta ada mata seperti kita. Tetapi Allah tarik ataupun Allah tak cipta deria kepada dia. Hanyalah Allah cipta alat. Cuma bahasa umumnya kita panggil, Allah cipta kita ni mendengar dengan alat. Karena dalam alat itu Allah letakkan deria. Allah letakkan ciri. Sebab itulah kita dipanggil umumnya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Okey, itu alat. Yang kedua, kita tengok dari sudut cara ataupun syarat. Cara manusia melihat. Allah Ta'ala dia melihat tidak ada syarat. Tidak ada cara seperti kita. Dia melihat, bahasa mudahnya, orang tanya nak melihat macam mana? Allah melihat dengan sifat penglihat. Tiap-tiap perkara yang ada. Tak melihat macam dia tidak ada cara. Lepas tu nak cerita juga, dia melihat cara-cara dia. Itu mudah bahasa nak faham. Sebab orang dia tekan tanya, dah kita melihat cara kita. Allah Ta'ala melihat cara mana? Allah melihat ni tidak ada kaifiyah, tidak ada cara. Lepas tu dia melihat macam mana? Kita kan nak tahu macam mana. Nak tahu juga kita. Allah melihat macam mana? Lalu, waktu setengah kitab kata, Allah melihat cara-cara dia. Allah hidup cara-cara dia. Dia bukan hidup dengan roh. Itu bahasa mudah. Baik. Cara melihat manusia ataupun mendengar manusia, dia panggil apa? Dia panggil Allah memberikan cara beradah. Itu kita sebut awal tadi. Allah memberikan manusia ini cara dia secara beradat. Secara normalnya, bukan luar biasa. Secara kebiasaan. Apa dia cara kebiasaan? Syarat nak mendengar. Ini dia panggil syarat normal, syarat kebiasaannya. Apa dia syarat kebiasaannya? Manusia mendengar perkara yang tidak ada halangan. Ini syarat pertama. Secara normal. Kebiasaannya Allah berikan cara mendengar secara kebiasaan. Sebab tu ada luar biasa. Luar biasa ni tuan-tuan, dia panggil dalam manusia dia panggil karamah. Nabi dia panggil mukjizat. Mukjizat ni merujuk kepada perkara luar biasa daripada adat berlaku kepada Nabi. Dia panggil mukjizat. Perkara yang luar daripada kebiasaan mata kita, kebiasaan pendengar kita, berlaku pada orang soleh, kita panggil karamah. Berlaku kepada wali Allah, kita panggil karamah. Kalau berlaku kepada orang soleh, dia panggil ma'unah. Waktu ada risalah ma'unah, kita baca di Putrajaya kan, risalah ma'unah. Bukan game ma'unah tu. Game ma'unah tu pun dia ambil ni lah, dia ambil nama ma'unah, dia mengaji juga. Al-Amin. Arwah Amim ni, dia orang mengaji juga. Kata mak dia mengaji pondok masa kecil tu. Sebelum dia besar jadi askar tu. Jadi, dia tahulah asas-asasnya. Gen rampasan senjata di bukit kan. Di bukit apa, di Perak tu. Baik, tu dia nama gen ma'unah. Ma'unah ini tuan-tuan, dia merujuk kepada perkara yang luar biasa. Sama ada mata kita tengok perkara luar biasa, telinga kita mendengar luar biasa. Berlaku kepada siapa? Kepada orang soleh, kita panggil ma'unah. Berlaku kepada wali Allah, kita panggil karamah. Sebab tu tuan-tuan biasa dengar, keramat ni. Ni jangan main dengan Tok Lebah ni. Keramat ni, Tok Guru ni dia ada karamah dia. Itu karamah orang wali Allah. Maknanya kalau orang itu dah Allah beri karamah, dia bukan orang biasa. Dia orang soleh lagi wali. Kadang-kadang dia soleh saja tapi tak tanpa wali. Soleh ni tuan-tuan tidak bererti dia wali. Tapi kalau wali, dia tetap soleh. Sebab tu doa kepada anak-anak kita, jangan doa soleh sahaja. Tuan-tuan jangan dengar orang doa anak kita jadi wali, jangan. Dia doa jadi soleh. Ya Allah, berikanlah anak aku dan generasi aku ini generasi yang soleh. Generasi yang solehah. Jangan orang doa, Ya Allah, jadikanlah generasi aku, anak-anak aku, cucu-cucu aku ini di kalangan wali Allah. Kok dia tak wani ke? Tak apa doa tuan-tuan kan.
Lagi hebat. Tak boleh wali jadi soleh. Baik. Ulang balik tuan-puan. Syarat pertama apa? Syarat pertama, mendengar dan melihat ni tidak ada halangan. Itu ada. Kita nak melihat tuan-puan nak nampak saya, tidak ada halangan. Tetapi kalau ada halangan, terhalang, tuan-puan tak nampak. Kenapa? Kerana syarat secara kebiasaannya, secara adatnya, Allah berikan kepada kita melihat dan mendengar perkara yang tidak ada halangan. Kalau ada halangan, tak nampak. Kalau ada halangan, mendengar. Tak boleh dengar. Kenapa? Kerana ada gangguan. Yang kedua, syarat yang keduanya, yang keduanya, tidak ada jarak. Ini pun sama. Secara adatnya tuan-puan, Allah berikan kepada kita boleh dapat melihat dan dapat mendengar sekiranya tidak ada jarak ataupun di dalam jarak yang diberikan oleh Allah. Jarak tertentu. Apabila jauh dah tak nampak. Apabila jauh dah tak dengar. Kenapa tak dengar? Sayup jauh sangat. Kenapa tak nampak? Jauh sangat. Itu dia panggil syarat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, perempuan, syarat yang ketiga, Allah letakkan syarat mendengar mesti ada suara. Ini syarat beradah, nak dengar mesti ada suara. Ini syarat saja, syarat adah. Tetapi Allah boleh buka ataupun bagi kekuatan pendengar. Tu panggil hijab, tuan-tuan. Hijab ini ada dua makna mudahnya. Kalau satu makna bahasa kita mudah untuk faham, kata apa maksud hijab? Buka hijab, buka tabir. Hijab ni makna tabir. Buka tabir nampak luar ada. Maksudnya tuan-puan, Allah Ta'ala beri, maksud dia, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada penglihat kita dan pendengar kita luar daripada kebiasaan. Itu maksud buka hijab. Itu maksud Allah buka kasyaf. Soalan sekali lagi tuan-puan, Allah buka kasyaf. Kita boleh dengar ruh, arwah yang sedang merintih dalam kubur. Allah buka pendengar kita. Apa maksud Allah buka pendengar? Allah letakkan kekuatan mendengar yang ada pada kita luar daripada kebiasaan. Biasanya kita tak boleh detect alam berbeza. Suara ni tuan-tuan, kita hanya boleh detect suara yang berada pada satu level dengan kita. Satu alam. Ruh dia alam lain. Walaupun dia ada suara semacam kita, dia boleh merintih macam kita, dia boleh bercakap macam kita, dia boleh meraun sakit macam kita. Tetapi oleh kerana alam berbeza, tuan-tuan, tak boleh kita nak connect dengan alam lain. Tapi boleh tak Allah nak buka hijab? Tu buka hijab dengan mana apa tuan-tuan? Dengan mana Allah beri kekuatan mendengar luar biasa daripada kebiasaan kita. Biasanya kita boleh dengar apa? Suara. Boleh tak Allah Ta'ala beri tekanan pada kita, maksudnya dia letakkan kekuatan luar biasa daripada biasa? Boleh. Contoh tuan-tuan, contoh saja. Ada orang buta. Ni contoh mudah nampak lah. Bukan contoh karamah. Tak payah cerita karamah lah. Ni contoh karamah. Tak nampak. Karamah ni tuan-tuan, Allah bagi mata kita ni karamah. Ni contoh karamah dululah. Saya bagi dua contoh. Contoh karamah. Kita tengok tuan-tuan, air wuduk kawan kita tu jatuh tu, gugur tu. Tuan-tuan nampak putih ke nampak apa? Air. Basuh paik ni, ambil wuduk, basuh tangan, gugur air tu, tak ada. Tuan-tuan nampak apa? Nampak apa nama air bercampur dengan daki lah Ustaz. Itu hebat lah tu. Nampak. Tapi putih lah. Nak cerita nampak putih lah. Nampak putih. Tuan-tuan tengok muka saya. Nampak apa? Nampak gelap Ustaz. Dah Ustaz bukan putih pun. Tuan nombor tu bukan karamah lagi. Kalau tengok muka saya nampak putih, sedangkan saya gelap, bukan hitam, jangan panggil hitam. Gelap. Oh, dia kata, itu wali Allah. Nomornya tuan-tuan akan nampak biasa. Tengok muka saya tuan-tuan akan nampak biasa, tak nampak hitam.
Tuan-puan tengok air basuhan wuduk, tuan-puan nampak putih. Tapi Allah buka tuan-puan hijab dengan makna Allah masukkan kekuatan penglihatan kita luar biasa. Apa dia? Yang hidden itu Allah buka. Nampak warna air yang gugur daripada basuhan itu tuan-puan. Tadah dalam gelas warna hitam pekat. Kita tengok putih, kawan kita tengok hitam pekat. Berbeza. Kenapa? Kita Allah tak buka hijab, tapi kawan kita Allah letakkan penglihatan berkali ganda. Tak tahu berapa kali ganda. Mungkin sekali ganda daripada biasa saja, bukan 10 pun. Mungkin sekali ganda daripada biasa. Dah teram sekali ganda daripada biasa. Dia nampak apa? Dia nampak yang kata air wuduk itu tuan-puan, air basuhan, hadas. Dan hadas ini status dia tuan-puan. Hadas ini yang ada di muka kita ini hadas. Apa dia hadas? Kotoran ataupun benda yang kotor yang ada di muka yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Tetapi Allah boleh buka wali Allah. Dia nampak hitam yang ada di muka kita. Kenapa? Hadas. Apabila orang tak ada wuduk tuan-puan, nampak hitam di muka tapi kita tak nampak. Kita tengok semua sama je muka. Orang berwuduk pun sama, orang tak ada wuduk pun sama. Tapi karamah, kalau Allah nak berikan kepada wali Allah, dia nampak tahu orang tak ada wuduk dengan ada wuduk. Sebab tu wali Allah ni tuan-puan, soleh, orang soleh. Dia tahu kita tak ada wuduk. Dia tahu kita ada wuduk. Kenapa? Kerana Allah berikan penglihatan luar biasa pada dia. Dia tengok hitam muka, ni tak ada wuduk ni. Nak datang rumah dia wuduk pun tak ada. Sebelum masuk rumah dia ambil wuduk dulu. Bagi bersih. Kerana orang yang bersama-sama, orang yang ada wuduk, malaikat bersama-sama dengan dia. Baik. Contoh kedua tuan-tuan, itu dia panggil karamah. Dia nampak hitam. Seperti murid kepada iman kita, Imam Syafi'i. Murid dia yang bernama Ahmad bin Hanbal. Mazhab juga. Ada masa dah cukup tuan-tuan. Mazhab juga. Murid dia pun boleh buat mazhab macam dia juga. Tak perlu ikut dia. Nama dia Ahmad bin Hanbal. Sebab itu Ahmad bin Hanbal, air basuhan kali pertama tak boleh menjadi air mustakmal. Dia nampak Allah buka karamah dia. Bukan makna murid ni wali, guru tak wali. Cuma guru dia ni Allah buka kot lain hijab dia. Contoh kedua tuan-tuan. Tu contoh karamah. Contoh kedua tuan-tuan, biasa tengok orang buta. Orang buta ni tuan-tuan dia tak nampak. Sebab syarat mendengar secara adab mesti ada suara. Syarat melihat, yang last sekali tuan-tuan. Syarat melihat, nombor 4 tadi kan. Syarat melihat mesti ada arah dan ada warna. Kalau tak ada warna tak nampak. Lepas tu gelap tu pun tak ada cahaya. Mana kita nampak? So apa kita padam lampu tuan-tuan, padam lampu, semua gelap, tak nampak apa pun. Karena mata kita dia hanya kenik, dia hanya nampak, dia hanya berfungsi sekiranya adabnya Allah bagi ada warna. Sebab tu ada cahaya. Cahaya itu warna. Syarat melihat mesti ada arah, warna dan juga cahaya. Okey, settle. Itulah dia poin-poin. Saya terus ke contoh last tadi, iaitu orang buta. Orang buta tuan-puan, dia nak melihat mesti ada benda. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala tak bagi dia melihat secara beradab, orang buta. Allah tak bagi dia deria penglihat. Sehingga secara normal kebiasaan pun tak nampak. Tetapi Allah bagi pendengar. Dia tak nampak tengok. Tetapi Allah bagi pendengar. Contoh tuan-puan, saya nak cerita. Mendengar yang luar daripada kebiasaan. Biasanya kita dengar apa tuan-puan? Suara. Tapi boleh dah Allah Ta'ala letak dalam gegendan telinga kita, mendengar yang bukan suara dia boleh dengar? Boleh. Itulah kita panggil Allah beri kekuatan di luar daripada kebiasaan. Biasa dia dengar suara, dia mendengar suara saja, tapi ini bukan suara dia dengar. Orang buta tuan-puan, tunggu saya pernah cerita, ada orang buta, mungkin tuan-puan pernah tengok. Kita tanya orang buta ni kerja dia panjat pokok kelapa, jarang bertemu, tapi ada. Biasa panjat pokok kelapa ni orang celek macam kita lah. Hak celek kita ni pun tak boleh. Bukan semua orang boleh panjat pokok kelapa, skill dia kena ada kepakaran dia. Beruk jangan ceritalah. Tu memang boleh, kita pun boleh. Hambat beruk naik. Tuan tak reti. Beruk aja reti. Beruk tu pun kalau tak ajar, tak masuk sekolah beruk, tak pandai juga.
Lepas tu di Kelantan, dia ada sekolah buruk di Bacok tu. Bukan ada institut sekolah memandu je. Sekolah kera pun ada di Bacok Kelantan. Di Tumpak pun ada di Bacok. Di Bacok tu luas. Saya tak ingat berapa hektar dia punya sekolah dia. Lepas tu guru di sana, guru mengajar apa? Jangan main, guru tu banyak. Guru sekolah mandu dipanggil cikgu juga. Kita ingat cikgu semua, cikgu sekolah ajar apa nanti sekolah. Bukan, sekolah banyak sana. Sekolah mandu, cikgu dia panggil. Orang hormat juga. Macam cikgu sekolah orang hormat. Ni apa ni? Ni cikgu driver ni. Oh, orang hormat. Asalkan nama cikgu orang hormat. Hebat juga ni di sana. Yang keduanya, cikgu. Tapi cikgu kera. Guru juga. Dia mengajar sekolah kera. Kalaulah orang buta tu kan, ada orang buta yang special. Tuan guru saya sebut, dia ni kerja dia panjat pokok kelapa. Tapi jangan bagi tinggi lah. Tinggi tak bertemu dia, naik tak sampai, naik tak sampai. Dia bukan nampak. Tapi dia tahu yang mana muda, yang mana tua. Orang tanya dia, cuba tengok pokok ni, orang nak test dia. Cuba tengok pokok ni ada tak kelapa muda atau kelapa tua? Dia tak telinga dia di pokok. Dia kata tak ada, ni muda semua. Nampak tak? Macam mana Allah beri kekuatan dia boleh dengar yang tua, dia boleh dengar kelapa muda. Maknanya tuan-tuan, Allah boleh buat di dunia lagi. Sebab Allah yang cipta pendengaran dia ni, Allah limitedkan hanya suara. Tapi boleh tak Allah buka? Benda ada. Kelapa tu ada. Kelapa tu tuan-tuan dua-dua ada. Cuma kita panggil ni muda ni tua. Tapi kedua-dua tu dirinya ada. Apabila ada, dia boleh dengar. Boleh dengar benda yang ada. Konsep ni lah juga tuan-tuan, Allah boleh mendengar setiap perkara yang ada. Bukan Allah boleh mendengar suara saja, tidak macam kita. Tak. Kita ni Allah limitkan saja. Untuk kita. Baik, saya tuan-tuan. Baik, kesimpulan last sekali tuan-tuan. Kita masa dah cukup. Baik, kesimpulan. Sebelum kesimpulan, saya baca nombor 12 tu. Baca sahaja. Sebab dia punya makna sama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mustahilnya tuli. Dalilnya. Mustahil ni benda yang tak dapat diterima oleh akal, Allah tuli. Kenapa? Kerana Allah ni dia mesti tak tuli. Mesti tak tuli tu ciri Allah. Jadi kesimpulan nombor 11 tuan-tuan, dia lahir dua pegangan. Pegangan pertama, Allah mesti ada sifat yang bernama pendengar. Sifat ni orang panggil keupayaan mendengar. Dan dia berfungsi. Dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi mendengar secara jelas, terang, nyata, meliputi tiap-tiap perkara yang ada. Dan dia mendengar, kalau nak compare, kita mudah kita faham, dia mendengar tidak menggunakan alat dan tidak ada syarat. Itu kita boleh pegang dua kata kunci itu. Dia mendengar tidak menggunakan alat dan tidak ada syarat. Adapun manusia ada syarat dan ada alat. Baik, pegangan yang kedua, Allah mesti tak tuli. Tak tuli itu ciri ada pada dia. Tuli mustahil. Tuli itu benda yang tidak ada pada Allah ataupun akal tak boleh terima sama sekali nak kata Allah tuli ataupun pekak. Kenapa? Kerana Allah ini bersifat dengan tak tuli. Apabila Allah tak tuli, sampai bila-bila dia boleh mendengar. Sebab apa pegangan kedua ni penting tuan-tuan? Untuk menutup ruang dan dakyah. Mungkin andaian orang mengatakan, ya, hari ini Allah sami', Allah mendengar. Tetapi mungkin suatu hari nanti, lama masa akan datang, dia boleh jadi tuli. Jawab dia tak. Sampai bila-bila. Kenapa? Kerana satu ciri lagi yang perlu kita pegang. Untuk menutup ruang ini, andaian ini. Allah tak tuli. Apabila dia tak tuli, bukan tuli tak tuli, bermaksud sampai bila-bila dia mendengar. Itu dua pegangan ini untuk memantapkan kepahaman kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar sampai bila-bila. Dan last sekali tuan basar, artinya wajib bagi Allah itu melihat. Sama aja, ubah ayat saja, iaitu keupayaan Allah melihat. Allah melihat ni apa dia? Allah melihat secara nyata
Jelas tiap-tiap perkara yang ada. Apabila benda tu ada, dia dapat tengok. Pegangan kedua, mustahil. Mustahilnya Allah Ta'ala itu buta. Kenapa? Kerana Allah, ciri yang kedua, mesti Allah ini pelihat, dan yang keduanya mesti Allah ini tak buta. Tak buta ciri dia. Sampai bila-bila dia melihat. Kenapa? Kerana tak buta itu ciri dia. Kita lain. Sebab tu kita kena tutup ruang dengan ciri kedua. Dia duk samakan dengan kita. Kita ini lama makin kabur, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Sebab itu ciri kita. Allah beri sekejap. Tetapi Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Mana dalil? Firmanullah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya pada tempat firmannya Al-Basir. Wa huwas Sami'ul Basir. Dia combine dua-dua. Wa huwas Sami'ul Basir. Dan bermula ia Allah Ta'ala yang bersifat dengan apa? Sami'un. Maha mendengar tiap-tiap perkara yang ada. Basirun. Dan melihat tiap-tiap perkara yang ada. Maka mendengar Allah Ta'ala dan melihatnya akan tiap-tiap barang yang ada. Sama ada warnanya atau rupa. Atau tiada warna dan tiada rupa. Maka mendengar Allah Ta'ala akan sekalian yang ada. Itu poin dia. Wallahu alam. 13 kalamun. Sifat yang terakhir insya-Allah bulan depan tuan-tuan yang bernama pekata. Insya-Allah bulan depan kita akan simpulkan untuk selesaikan kita punya teras yang pertama ini ataupun dia panggil rukun iman yang pertama, cara beriman kepada Allah melalui kenal, tahu dan percaya dan hati kita berkaitan dengan 13 ciri yang ada pada Tuhan yang kita pecah kepada 3 komponen, 3 pembahagian sifat. Adapun di belakang itu kaunu itu kita akan sebut secara umum. Baik, apa kesimpulan yang saya nak sebut tuan-tuan? Tuan-tuan dah tahu tapi saya just nak ulang sekali lagi. Yang kata Sami' dan Basir ini dia berfungsi kepada perkara ada. Ingat tuan-tuan, apabila sebut perkara ada dalam minda kita dah sebut konsep perkara ada merujuk kepada 2 benda. Konsep perkara ada merujuk kepada 2 benda ataupun detailnya ada 3. Asasnya 2, detailnya 3. Ini konsep wujudi. Konsep benda ada. Kenapa nak perlu tahu konsep ini? Sangat besar dia punya implikasi hukum. Untuk memahami berkaitan dengan konsep ketuhanan. Kalau kita tahu konsep ini, walaupun dia tak menjadi fardu ain kepada kita, tetapi fardu kifayah ini dia panggil info tambahan. 3 benda ni termasuk dalam konsep wujudi, perkara yang ada. Pertama apa dia tuan-tuan? Pertamanya ialah tiap-tiap benda yang ada. Pertama ni nak hukumkan benda tu ada. Pertamanya benda tu memang berada dalam kategori ada, status dia ada, bukan amrun iktibar. Bukan maujud, bukan apa makdul, bukan tidak ada. Benda ni ada. Kalau buta tidak ada, pekak tidak ada, tuli tidak ada. Itu benda yang tidak ada. Tapi benda yang ada ini yang kita dah sebut sebelum daripada ni. Konsep pertamanya lah benda yang ada. Yang kedua, mungkin ataupun dapat. Mungkin ataupun dapat ataupun bahasa akademik dipanggil sah untuk dilihat. Sah untuk dilihat. Harus ataupun boleh untuk dilihat walaupun tidak ada cahaya ataupun tidak ada halangan ataupun tidak ada warna. Asalkan dia ada. Walaupun dia tidak ada cahaya, kita boleh nampak. Walaupun dia tidak ada warna, boleh nampak. Asalkan benda itu ada. Suara, kita boleh nampak suara, tuan-tuan. Tapi sekarang kita tak nampak, Allah hijab. Tuan-tuan dengar suara saya, tapi tuan-tuan tak nampak suara saya. Apa warna suara saya? Tak nampak. Sebab mata kita dia hanya kenik dengan warna. Sebab tu kalau tengok aja tuan-tuan, tengok aja mesti kita tanya, warna apa? Benda yang kita tengok, kita nak kena gambarkan warna. Warna apa? Dia hanya tahu warna.
Tetapi kalau benda tu ada tuan-puan, dia sah ataupun harus untuk dilihat walaupun tidak ada cahaya ataupun tidak ada halangan ataupun tidak ada warna. Suara kita boleh lihat kalau Allah buka hijab. Kenapa? Karena dia termasuk perkara wujudi. Dan yang ketiga tuan-puan, dia sah untuk didengar. Dia sah untuk didengar ataupun dia panggil harus untuk didengar semua benda yang ada. Seperti apa tuan-puan? Seperti sah untuk kita mendengar manis. Boleh untuk kita mendengar masin. Boleh untuk kita mendengar warna. Boleh untuk kita mendengar apa nama ni, tiap-tiap benda ada. Itu mudah. Dan tiap-tiap benda ada. Asal ke benda ada, semua kita boleh dengar. Bukan suara kita boleh dengar, tetapi masin kita boleh dengar. Manis kita boleh dengar. Masan kita boleh dengar. Pahit kita boleh dengar. Cahaya kita boleh dengar. Sekarang ni cahaya kita boleh tengok saja. Dengar tak boleh. Tapi kita boleh dengar. Kenapa? Kerana dia berada di konsep wujudi. Kerana dia termasuk benda ada. Itulah kesimpulan tuan-puan. Kalau orang tanya kita, nak jawab di mana ni kunci ni tuan-puan? 3 hujah ini atau konsep wujud ini untuk mematahkan hujah. Ada orang mengatakan bahawa kita tidak dapat melihat Allah. Walaupun dalam syurga. Memanglah di dunia tak dapat lihat. Ahli-Sunnah wal Jamaah pun. Tetapi dalam akidah kita, pegangan kita, boleh melihat Allah dan syurga. Bukan bermakna Allah berada dalam syurga. Kita dah bincang. Melihat macam mana? Melihat dengan tidak ada persamaan dengan makhluk. Tak boleh cerita. Kita tengok dari syurga nanti tuan-puan, diri Allah nampak. Ciri Allah nampak. Ciri-ciri yang kita bincang 7 ni. Nampak kudrah ada pada Allah. Nampak iradah ada pada Allah. Nampak hayah. Nampak ilmun ada pada Allah. Nampak sami' ada pada Allah. Nampak basar ada pada Allah. Nampak kalam ada pada Allah. Tetapi tidak ada persamaan untuk kita umpamakan dengan sesuatu unsur yang ada pada baharu. Kenapa kalau orang tanya boleh tengok Allah? Jawab dia kembali balik kepada asas Allah itu termasuk benda yang wujudi. Apabila wujudi, dia sah untuk dilihat. Kaedah dia terkenal dalam kitab mana-mana pun tuan-puan. Kullu mawjudin. Tiap-tiap perkara yang ada. Kullu mawjudin yasihu an yusma. Tiap-tiap perkara yang ada sah untuk yusma, untuk didengar, dan juga yara, untuk dilihat. Tiap-tiap perkara yasihu an yura. Yura dulu. Yasihu an yura wa yusma'u. Sah untuk dilihat dan juga didengar. Inilah kaedah ini yang kita detailkan, ada 3 konsep tadi. Konsep wujudi kita panggil, tiap-tiap benda ada, tiap-tiap benda yang sah dilihat, dan tiap-tiap benda yang sah didengar. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung terakhir bulan depan, iaitu sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.